Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Suhada. Saya harap semua pelajar dalam keadaan sihat dan bersedia untuk meneruskan kelas sains pada hari ini. Baik, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, seperti biasa, saya ingin berkongsikan apakah maklumat ataupun aktiviti yang telah pun dirancang sepanjang kelas kita pada hari ini. Yang pertama, suka saya ingatkan untuk pelajar melengkapkan isi kandungan latihan sains. Kita dah masuk bilangan yang ke-9. Ya, tajuk 2.3 kita nitrogen. Okey, kemudian kita lihat pula apakah aktiviti yang telah pun saya cadangkan untuk kita belajar pada hari ini. Tuliskanlah tarikh pada hari ini, ya, di mana subtopik kita adalah kita nitrogen. Nanti pada paparan slide seterusnya, seperti biasa, suka saya ingatkan pelajar untuk menulis objektif pada hari ini. Hari ini juga kita ada 5 istilah penting yang perlu awak faham dan tuliskanlah maksudnya. Di mana yang pertama adalah kita nitrogen, yang kedua proses pengikatan nitrogen, yang ketiga adalah proses penitritan, yang keempat pendenitritan, yang kelima proses melarut resap nitrat. Okey, yang ketiga adalah berkaitan dengan kita nitrogen. Saya minta pelajar untuk salin semula raja 2.10. Proses dalam kita nitrogen muka surat 63. Ya. Okey, baik, yang keempat, di sini kita akan bincangkan apakah kepentingan kita nitrogen. Ada 4, A, B, C, D. Nanti lengkapkan di sini ya, di dalam buku tulis anda. Dan yang terakhir sudah tentu kerja rumah. Jadi untuk itu sila buat praktis formatif 2.3 muka surat 65, nombor 3 dan nombor 4. Okey, baik. Jadi kita lihat dahulu apakah objektif kita pada hari ini. Seperti biasa, maklumat-maklumat yang perlu kita ambil tahu ya untuk kelas hari ini. Kita masih lagi di bawah tema penyelenggaraan dan kesinambungan hidup di mana bidang pembelajaran 2.0 nutrisi dan teknologi makanan. Okey, standard kandungan 2.3 kita nitrogen. Baik, kita lihat pula apakah standard pembelajaran di mana di bawah kandungan asas 2.3.1 berkomunikasi mengenai kita nitrogen dan kepentingannya. Dan objektif hari ini, saya harap semua pelajar dapat menjelaskan maksud kita nitrogen dengan tepat. Ya. Yang kedua, menerangkan proses kita nitrogen dengan terperinci. Dan yang ketiga, menjustifikasikan kepentingan kita nitrogen kepada alam semula jadi. Okey, seperti yang kita maklum, kelas yang lepas kita pernah belajar berkaitan dengan nutrisi yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Ya, kita ada dua kumpulan utama, makronutrien dan mikronutrien. Di bawah kumpulan makronutrien ada beberapa unsur-unsur, tapi ada 3 unsur yang paling utama dibincangkan, iaitu nitrogen, yang kedua fosforus dan yang ketiga adalah kalium. Jadi di bawah subtopik hari ini khas kepada nitrogen sahaja. Kerana nitrogen ini dia ada banyak dekat atmosfera dan dia boleh ditukarkan kepada ion di dalam tanah supaya boleh diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, sebab itu kita akan belajar kitaran nitrogen ini dengan lebih terperinci. Ya? Sebab kita tahu tumbuh-tumbuhan dia tidak boleh memerangkap gas melalui daun dia kecuali gas karbon dioksida. Tapi tumbuh-tumbuhan memerlukan nitrogen dengan banyak supaya dia boleh bertumbuh dengan baik. Jadi kita kena tahulah bagaimana nitrogen ini daripada gas boleh diubah suai menjadi sesuatu ion ya, yang boleh diserap terus melalui akar tumbuh-tumbuhan supaya tumbuh-tumbuhan ini boleh bertumbuh dengan baik. Ya. Okey, jadi kita lihat apakah maklumat yang telah dibekalkan kepada kita di dalam buku teks. Semua pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 62. Okey, jadi kita akan lihat tentang kitar nitrogen. Apakah maksudnya? Dia adalah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuh-tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera tanah dan air. Dan kita tahu, seperti yang saya sebut tadi, komposisi udara mengandungi gas nitrogen. Kalau ditulis di sini ada 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen. Tapi malangnya tumbuh-tumbuhan ini dia tidak boleh memerangkap terus gas ini untuk masuk ke dalam sistem badan dia, okey, untuk pertumbuhan. Jadi dia perlu ditukarkan daripada gas kepada larutan ion yang bersifat cecair dan boleh diserap terus melalui akar.
Okey, kita lihat dekat sini, ini adalah satu kitaran lengkap. Bila kita sebut kitar, maksudnya dia satu pusingan lah, putaran yang lengkap. Daripada gas nitrogen di udara, kalau kita tengok anak panah 2 di sini, ada 2 sahaja proses yang boleh menukarkan nitrogen di udara menjadi ion nitrat di dalam tanah. Okey. Okey, dekat sini, gas nitrogen di udara menjadi ion nitrat di dalam tanah. Okey, jadi kita lihat daripada udara melalui tindakan kilat, jadi nitrogen ini boleh masuk terus ke dalam tanah menjadi ion nitrat. Yang kedua, melalui tindak balas bakteria pengikat nitrogen di dalam akar pokok kekacang. Okey, dekat akar pokok kekacang ada bakteria pengikat nitrogen. Kita dah belajar pada bab yang pertama hari tu, ya. Mikroorganisma yang memberi faedah, salah satunya adalah mikroorganisma dalam kumpulan bakteria yang disebut sebagai bakteria pengikat nitrogen. Dia duduk di dalam akar pokok kekacang, di mana dia akan menukarkan gas nitrogen di udara menjadi ion nitrat dalam tanah. Banyak jasa dia di sini ya untuk kelestarian nitrogen di alam semula jadi. Okey, baik. Seterusnya, kita juga boleh dapatkan bekalan ion nitrat daripada baja bernitrogen. Ini adalah baja kimia lah yang kita bekalkan kepada tumbuh-tumbuhan. Okey, selain itu kita lihat juga bagaimana ion nitrat boleh dibekalkan. Anak panah turun ke bawah di sini ya. Okey, bila kita ada ion nitrat, kita tahu tadi tumbuhan hanya boleh mengambil nitrogen di udara melalui keadaan dia berion. Nitrogen bila dekat udara kita panggil dia nitrogen. Bila masuk dalam tanah, nama dia dah jadi nitrat. Ya? Nama dia dah bertukar. Jadi bila dia jadi nitrat, maksudnya di dalam bentuk ion. Dan tumbuh-tumbuhan bolehlah menyerap ion nitrat ni dalam bentuk cecair. Jadi bila dia dah tumbuh-tumbuhan dah menyerap ion nitrat, maka dia boleh bertumbuh dengan baik. Jadi bila dia bertumbuh dengan baik, maka akan dimakan oleh haiwan. Dan nitrat ni boleh menjadi protein haiwan pula. Tapi bila haiwan ini mati, ya, kat sini dia kata bangkai haiwan dan tumbuhan yang mati mengalami tindak balas penguraian. Jadi bila dia terurai, dia akan menjadi sebatian amonium. Okey, nama dia sebatian amonium. Okey, bila dia ada tindak balas dengan bakteria penitritan, sebatian amonium tadi bila bertindak balas dengan bakteria penitritan, dia akan jadi ion nitrit. Okey. Kemudian, ion nitrit ni pula akan dengan tindak balas bakteria penitritan, ya. Nama dia tindak balas penitritan akan menjadi ion nitrat semula. Begitulah kitarannya di sini. Okey, kitarannya di sini begitu. Kita ulang balik, ion nitrat bila diserap oleh tumbuhan, dia akan jadi protein tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan ini akan dimakan oleh haiwan menjadi protein haiwan. Ya. Kemudian haiwan ini mati. Bila diurai, dia akan jadi nama dia sebatian amonium. Tapi bila sebatian amonium ini melalui tindak balas bakteria penitritan, dia akan jadi ion nitrit. Ion nitrit nanti akan melalui satu lagi tindak balas penitritan oleh bakteria penitritan menjadi ion nitrat semula. Bendanya sama saja. Cumanya masih lagi ada kandungan nitrogen di dalam tu. Cumanya bila ada tindak balas tertentu, ya, dan komposisi kimia dia adalah berbeza, maka nama dia adalah berbeza. Tapi melalui bantuan bakteria-bakteria yang ada di sini, akhirnya ion nitrat ni boleh dihasilkan semula. Okey, kita lihat di sini. Daripada ion nitrat ni, sebenarnya dia boleh kembali semula menjadi gas nitrogen di udara melalui tindak balas pendenitritan. Pendenitritan. Maksudnya, nitrit tu sudah diubah suai menjadi nitrogen semula di udara. Ya? Oleh bakteria pendenitritan. Okey, saya harap awak semua faham ya bagaimana gas nitrogen di udara ini boleh dikitar daripada gas nitrogen di udara, dikitar menjadi ion nitrat, jadi semula gas nitrogen di udara. Okey? So, ini adalah kitar nitrogen yang telah pun berlaku secara semula jadi yang mana dia boleh membantu
mengekalkan kandungan nitrogen di dalam tanah, di samping boleh membekalkan nitrogen yang samalah, yang seimbang kepada tumbuh-tumbuhan. Okey. So maklumat di sini dikata tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen. Okey, tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat daripada tanah melalui akarnya. Jadi ada dua proses kita nitrogen kita. Yang pertama, yang ini adalah gambar rajah yang saya minta awak salin. Ini sahaja 2.10. Melalui tindakan kita nitrogen, dia ada dua, proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah seperti tindakan kilat dan letusan gunung berapi ataupun proses pengikatan nitrogen dan juga proses penitritan. Okey. Kita nitrogen juga melalui penyingkiran ion nitrat daripada tanah, seperti proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses denitritan dan proses melarut resap nitrat. Okey. So ini adalah dua proses ataupun dua keadaan lah yang berlaku di dalam kita nitrogen. Saya harap semua pelajar boleh faham ya. Kita tengok satu persatu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah. Okey, yang pertama tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Seperti dalam gambar rajah sebelum ni tadi, kita dah lihat berkaitan dengan tindakan kilat ya. Kita lihat dekat sini, kilat sewaktu terjadinya kilat atau letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi telah pun mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Okey, jadi haba tu tadi telah mengakibatkan nitrogen dioksida. Tapi apabila ada air hujan turun, gas nitrogen dioksida ni dia akan larut dalam air dan dia akan masuk di dalam tanah dan menjadi ion nitrat. Begitulah keadaannya. Okey, kita tengok dekat sini. Gas nitrogen dalam udara melarut dalam air, lalu membentuk asid nitrik dan turun ke permukaan bumi. Jadi, asid nitrik ini akan meresap ke dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Okey, hasilnya kuantiti ion nitrat dalam tanah pun akan bertambah. Okey, so ini adalah kilat dan juga gunung berapi. Kilat memang agak menakutkan, tapi sebenarnya kilat ni banyak memberi manfaat kepada sumber-sumber bumi. Antaranya inilah penambahan kandungan nitrat, ion nitrat di dalam tanah untuk bekalan nitrogen kepada tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah proses pengikatan nitrogen. Yang ini melalui bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang. Inilah dia. Kalau kita ada tumbuhan-tumbuhan pokok berakar pokok kekacang, maksudnya tumbuhan-tumbuhan yang ada bulat-bulat ya. Saya tunjuk. Okey. Yang di mana dekat akar dia ada seperti ini, ada bulat-bulat macam ni. Contoh yang paling mudah adalah kacang tanah lah. Yang macam ni biasanya adalah bakteria yang bersimbiosis yang hidup di sini, namanya adalah bakteria pengikat nitrogen. Dan bakteria ni sangat membantu tumbuh-tumbuhan untuk mengikat nitrogen yang ada di udara menjadi ion nitrat di dalam tanah. Okey, dan yang ketiga kita lihat di sini bagaimana ni ion nitrat boleh bertambah Proses penitritan. Ni. Dikata apabila haiwan dan tumbuhan mati, bakteria pengurai menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian ion melalui proses penguraian. Inilah proses penitritan. Okey. Jadi bakteria penitritan menukarkan sebatian amonium kepada ion nitrit dan seterusnya ion nitrat. Macam yang kita bincang atas ni tadilah. Okey, kita lihat dekat sini daripada dia mati, dia jadi sebatian amonium. Lepas itu dengan tindakan bakteria penitritan jadi ion nitrit. Sekali lagi bakteria penitritan bertindak balas menghasilkan ion nitrat. Dan ion nitrat inilah yang akan diserap sepenuhnya oleh tumbuh-tumbuhan dan dia dalam bentuk cecair. Ingat tu sebab itu tumbuh-tumbuhan sangat memerlukan air selain daripada kesegahan sel dan penghasilan ataupun proses fotosintesis, air juga diperlukan untuk larutan ion-ion ini supaya boleh diserap sepenuhnya oleh akar tumbuhan.
Baik, kita lihat seterusnya. Ini adalah proses penyingkiran ion nitrate daripada tanah. Yang pertama, proses penyerapan ion nitrate daripada tanah. Jadi, bila tumbuh-tumbuhan dah banyak serap ion nitrate ni, makin lama makin sikit lah ion nitrate. Itulah maksudnya di sini. Okey. So, dia kata tumbuhan menyerap ion nitrate daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya. Ion ini digunakan untuk membentuk protein tumbuhan. Ya. Apabila haiwan memakan tumbuhan, protein tumbuhan dipindahkan pula kepada haiwan untuk membentuk protein haiwan. Okey, itu yang saya sebut tadilah. Bila tumbuh-tumbuhan ini dia dah membesar, kemudian haiwan pun makan tumbuh-tumbuhan bila dia menyerap ion nitrate. Okey, ion nitrate diserap oleh tumbuh-tumbuhan menjadi protein tumbuhan. Kemudian haiwan pun makan, dia jadi protein haiwan. Okey, sudah bertukar. Tapi kandungan masih sama. Masih ada nitrogen lagi di situ. Cumanya bila dia dah bertukar lokasi dan tindak balas kimia berlaku dan kandungan kimia dia sudah berbeza, nama dia jadi lain. Tapi masih lagi nitrogen ada di dalam bahan-bahan tersebut. Ya. Baik, yang kedua adalah proses pendenitritan di mana bakteria pendenitritan dalam tanah menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen, kemudiannya keluar daripada tanah dan kembali ke udara semula. Ini adalah kerja bakteria pendenitritan. Kita ada bakteria penitritan dan juga bakteria pengikat nitrogen yang membantu kandungan nitrogen masuk ke dalam tanah dan menghasilkan ion nitrat. Tapi ada juga bakteria yang menukarkan nitrat menjadi nitrogen semula. Nama dia bakteria pendenitritan. Ya. Jadi tindak balas bakteria pendenitritan ni boleh mengurangkanlah ion nitrat yang ada dalam tanah. Dan yang ketiga adalah melalui proses larut resap nitrat. Ni biasanya bila ada air mengalir ataupun ada hujan yang lebat. Ya. Jadi dia boleh menyebabkan kandungan nitrat pada satu-satu kawasan tu akan mengalir ke sungai-sungai dan akan mengalir ke tempat lain lah. Dan ini akan mengurangkan kandungan nitrat pada satu-satu kawasan. Okey. So, ini adalah dua proses utama. Yang pertama adalah bagaimana ion nitrat ni boleh ditambah di dalam tanah. Dan yang kedua, bagaimana ion nitrat ni boleh dikurangkan ke dalam tanah. Dan diwakilkan dengan gambar rajah 2.10 ini. Okey, so kita nak lihatlah apakah kepentingan kita nitrogen ni. Jadi kepentingan dia yang pertama adalah mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Okey, so bila dia berkitar, gas nitrogen tu sentiasa ada dekat udara. Okey, jadi bila ini berlaku, boleh mengembalikan semula ke udara dan mengurai ion nitrat. Okey, kita tengok dekat sini. Kita nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara untuk membentuk ion nitrat dan mengembalikan semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat. Okey. Jadi kepekatan gas nitrogen dapat dikekalkan 78% dalam atmosfera. Okey, ini boleh membantu memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi. Ya, Allah ciptakan semua benda ni sebenarnya sama sahaja. Dari mula-mula diciptakan sampailah sekarang. Cumanya setiap benda tu sudah pun bertukar dari segi keadaan dia. Contoh nitrogen lah daripada udara. Masuk ke dalam tanah menjadi ion nitrat, kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan menjadi protein tumbuhan, kemudian dimakan oleh haiwan menjadi protein haiwan, haiwan mati menjadi ion nitrat semula. Dalam masa yang sama, ion nitrat ni boleh kembali semula ke udara menjadi nitrogen dan sebenarnya dia berpusing begitu dan kandungannya sentiasa sama, cuma dia punya dalam bentuk keadaan yang berbeza-beza. Okey, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Ini contoh baja nitrat. Ini baja kimia lah. Okey. Nitrogen merupakan makronutrien. Ini saya dah sebut. Okey, penyingkiran ion nitrat dalam tanah daripada tanah ini mengurangkan kesuburan tanah. Masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman dan penggunaan baja untuk menambahkan semula kandungan ion nitrat. Okey, penggiliran tanaman ni maksudnya kalau petani tu dia nak tanam, contohnya tanam sawi. Sebelum itu dia tanam dululah kacang tanah. Lepas tu dia tanam sawi. Lepas tu dia tanam kacang tanah semula.
Kemudian dia tanam pokok kangkung contohnya. Kemudian dia tanam kacang tanah semula. Sebab apa? Sebab kita tahu tumbuhan berakar ke kacang, dia mampu untuk di dalamnya ada bakteria pengikat nitrogen dan dia mampu dan dia membantu untuk mengikat nitrogen yang ada di udara menjadi nitrat di dalam tanah. Jadi tanah dekat situ sentiasa subur. Sentiasa ada kandungan nitrat yang dibekalkan di dalam tanah. Sebab itu dia buat penggiliran tanaman tu. Okey, baik. Dan yang ketiga ataupun C, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Jadi macam kita tengok tadilah, bila banyak nitrogen dibekalkan dalam tanah, ion nitrat pun banyak, maka tumbuh-tumbuhan pun boleh menyerap secara semula jadi dan dia pun subur, maka menjadi protein tumbuhan, maka haiwan pula makan protein tumbuhan, haiwan pun boleh hidup dengan baik, ya. Haiwan herbivore lah, especially macam kambing, lembu dan haiwan-haiwan herbivore yang lain, ya. Okey, dan seterusnya mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okay, perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan membentuk sebatian amonium dan seterusnya ion nitrat melalui tindakan bakteria ataupun kulat. Jadi, apakah yang berlaku? Proses dalam kitar nitrogen seperti penitritan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos, ya. Jadi kalau kita ada makanan-makanan yang telah pun sisa-sisa makanan, ya, ataupun tumbuh-tumbuhan yang kita contohnya rumput-rumput yang telah pun kita yang dah mati, ya, kita boleh kumpulkan dan proses perebutan berlaku di situ, maka dia boleh meningkatkan kandungan ion nitrat di dalam tanah secara semula jadi. Maka kita boleh melestarikan alam semula jadi kita dengan lebih baik tanpa bantuan baja kimia. Okey? Jadi ini adalah maklumat-maklumat yang perlu kita ambil tahu berkaitan dengan kitar nitrogen. Okey, so ini adalah latihan kerja rumah awak, praktis formatif 2.3. Okey, nombor 3 dan nombor 4. Nanti bolehlah tulis balik soalan ini dan jawablah sebaik mungkin berdasarkan maklumat-maklumat yang telah kita bincangkan tadi. Dan jangan lupa snapkan gambar latihan awak kepada saya supaya saya boleh bantu awak untuk dapatkan maklumat yang lebih baik lah. Okey? Dan betulkan mana yang salah dan kukuhkan mana yang betul. Okey, baik, kita lihat apakah yang telah saya sediakan lagi. Okey, so saya harap semua pelajar boleh menjelaskan maksud kitar nitrogen dengan tepat, ya, menerangkan proses kitar nitrogen dengan terperinci dan menjustifikasikan kepentingan kitar nitrogen kepada alam semula jadi. Okey, dan jangan lupa kerja rumah muka surat 65, praktis formatif 2.3. Okey, nombor 3 dan nombor 4. Okey, saya fikir itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi saya harap awak dapat sesuatu maklumat yang baharu. Jadi bagaimana Allah telah ciptakan bumi ini sangat indah sekali. Jadi sebagai manusia kita mestilah menghargai apa yang telah pun diberikan, nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya. Jadi sebagai manusia yang berakal juga kita mestilah bantu juga tumbuh-tumbuhan ini supaya boleh hidup dengan baik, dan kita tahu tumbuh-tumbuhan ni banyak manfaat kepada kita selain daripada sumber makanan, tumbuh-tumbuhan juga memberikan kita sumber oksigen. Jadi sekiranya kita dapat kena pasti tumbuh-tumbuhan yang kurang subur, ya, bolehlah kita cadangkan kepada ibu dan ayah kita, mungkin boleh memberi unsur-unsur tertentu supaya tumbuh-tumbuhan kita ni sentiasa subur dan boleh hidup dengan baik. Dan kita boleh mengamalkan juga teknologi hijau yang seperti saya sebut tadi, dengan menggunakan hasil-hasil makanan atau sisa-sisa makanan yang ada di rumah kita untuk ditukar kepada ion nitrat dalam tanah dan boleh dihasilkan kompos, ya. So itu adalah satu amalan yang baiklah bila kita sudah belajar sesuatu yang baharu. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi kelas akan datang. Saya harap semua dapat jaga diri baik-baik di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.